Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Melaka berwibawa, Melaka maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam SMK Kem Trenda, senantiasa membina kecemerlangan, kegemilangan dan tauladan. Alhamdulillah, saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan berterima kasih kepada Bidang Bahasa SMK Kem Trenda di bawah pimpinan Puan Samsidah binti Hassan kerana berjaya menganjurkan Majlis Perasmian Bulan Bahasa dan Nilam serta program sumur di bawah unit HEM yang bertemakan bahasa nilam dan amalan berbudi bahasa menjana transformasi ilmu serta ketamadunan bangsa. Program Bulan Bahasa merupakan satu program tahunan yang disambut bertujuan untuk menyemai semangat cintakan kepelbagaian bahasa yang dimiliki oleh masyarakat majmuk di negara kita. Manakala program sumur adalah bertujuan untuk memperkasakan nilai sasiah di kalangan anak-anak pelajar, maka pelajar seharusnya berasa beruntung kerana dilahirkan di negara yang mempunyai kepelbagaian bahasa dan mempunyai keunikan yang tersendiri. Tidak dilupakan program nilam yang menjadi penggerak kepada budaya membaca dalam kalangan anak-anak pelajar. Anak-anak pelajar perlu menyemai minat membaca kerana membaca merupakan jambatan ilmu. Ilmu diibaratkan pelita dalam kehidupan yang akan menjadi penunjuk jalan ke arah kebaikan atau keburukan. Oleh itu, diharapkan sambutan Bulan Bahasa dan Nilam serta pelancaran program sumur ini mampu menyuntik semangat pelajar dan memupuk rasa bangga serta rasa bertanggungjawab untuk mempertahankan keunikan bahasa di negara kita. Sebelum menutup bicara, saya ingin membacakan serangkap pantun. Bahagia meniti indah disanjung, mengirat syahdu menyusun irama. Bahasa di hati amanat disanjung, bahasa jiwa bangsa dihayati bersama. Semoga segala yang dirancangkan mencapai objektif yang diharapkan. Saya berharap agar semua warga sekolah akan melibatkan diri secara aktif dalam semua aktiviti yang akan dianjurkan sepanjang Bulan Bahasa dan Nilam ini. Dengan ini, saya menyempurnakan pelancaran Bulan Bahasa dan Nilam serta program sumur, iaitu Budi Bahasa peringkat SMK Kem Trenda dengan rasminya. Sekian, terima kasih. Pribadi ceria
menyala si bunga raya. Biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mulakan bicara agar manfaat diperolehi bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam negaraku Malaysia. Nama saya Nurul Najwa binti Syukri dari kelas 5 Alpha. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pendengar yang mendengar ucapan awam saya pada hari ini yang bertajuk Norma Baharu Pasca Wabak COVID-19. Sebelum mulut membuka kata, sebelum lidah mengatur bicara. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai definisi norma. Norma merupakan sukatan baharu yang standard bagi kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai Standard Operating Procedure (SOP). Di sini saya juga ingin berkongsikan pendapat daripada Profesor Dr. Noran Nakia Hairi, iaitu pakar perubatan kesihatan awam dan pakar epidemiologi, yang menyatakan bahawa norma baharu adalah 3 serangkai yang terdiri daripada kerap membasuh tangan, penjarakan sosial dan juga pemakaian penutup hidung dan mulut. Kita telah menjalani Perintah Kawalan Pergerakan PKP dari tarikh keramat 18 Mac 2020 sehinggalah kini, bermula dari fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan sehingga masuknya fasa kedua PKP. Secara holistiknya, Perintah Kawalan Pergerakan ini merupakan salah satu usaha yang telah dijalankan oleh Perdana Menteri kita yang ke-8, iaitu Tan Sri Datuk Muhyiddin bin Haji Mohamad Yassin bersama kerajaan bagi mengekang sumber wabak COVID-19 serta meminimumkan bilangan rakyat yang positif COVID-19 terutamanya daripada golongan kanak-kanak serta warga emas. Para pendengar yang dihormati sekalian, walau siapa pun kita yang berharta, yang kurang berkemampuan, yang tua maupun yang muda, mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Cogan kata stay at home yang sering dilontarkan oleh Perdana Menteri kita merupakan salah satu tunjang utama norma baharu yang harus dipatuhi oleh setiap rakyat di negara ini. Pada waktu ini juga, para pekerja yang tidak dibenarkan keluar ke tempat kerja haruslah bekerja di rumah dan mengadakan mesyuarat secara maya. Bukan sahaja pekerja, para pelajar dari tingkatan 5 sesi 2021 sehingga ke prasekolah, kecuali tingkatan 5 sesi 2020, haruslah menjalani pembelajaran dan pengajaran di rumah, iaitu PDPR. Sehubungan dengan itu, sektor perayaan juga tidak terkecuali untuk menjalani norma yang baharu. Usaha perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Hari Gawai serta Tahun Baru Cina tidak boleh diraikan melebihi 20 orang. Berdasarkan perutusan khas yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri kita, perjalanan pulang merentas sepadan negeri bagi tujuan menyambut hari perayaan bersama keluarga adalah tidak dibenarkan. Justeru memang tidak dapat disangka lagi bahawa penjagaan kediri merupakan perkara yang paling penting dalam mencegah wabak COVID-19. Hal ini kerana tiada sesiapa lagi yang mampu melaksanakan tanggungjawab ini melainkan diri kita sendiri. Sebagai rakyat yang akur kepada perintah negara, kita haruslah menjaga kebersihan diri dengan sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun dan sanitizer seberapa kerap yang boleh. Kita juga dinasihatkan supaya memakai pelitup hidung dan mulut dan juga mengamalkan etika bersalaman yang baharu, iaitu meletakkan tangan di dada supaya tidak bersentuhan dengan orang lain. Para pendengar yang dikasihi sekalian, seperti mana yang kita ketahui, negara kita telah menerima kumpulan pertama vaksin yang bernombor siri AKE 10296MH dan AKE 10679MH pada 21 Februari 2021. Ketibaan kumpulan pertama vaksin ini telah disambut baik oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Aba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin yang merupakan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Buat semua pendengar sekalian,
Vaksin Pfizer-BioNTech ini merupakan salah satu usaha kerajaan bagi melindungi diri kita semua. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang berintegriti wajib menerima suntikan vaksin ini bagi melindungi diri kita semua dan juga melindungi orang sekeliling. Sebelum saya menoktahkan ucapan awam ini, saya ingin menegaskan bahawa kita sebagai rakyat yang berintegriti haruslah berganding bahu dengan barisan hadapan untuk mencegah wabak COVID-19 ini dengan mematuhi semua norma baharu dan usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan. Bersama-samalah kita membanteras habis-habisan virus COVID-19 ini daripada terus membinasakan dunia. Hashtag stay at home, hashtag lindung diri, lindung semua, hashtag kita jaga kita dan hashtag kita pasti menang. Sekian, terima kasih. Hari ini penghantaran pertama vaksin Pfizer-BioNTech telah pun tiba dan mendarat di Malaysia sebanyak 312,390 dos. Ini adalah penghantaran yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Izzati Hanis binti Azizi. Today, I'm going to recite a poem entitled Live as One by Fatimah Wati Karim. You and you over there, including you and you. We are one nation, one population, one aspiration. This is our blissful motherland, our own land. This is our peaceful homeland, our own land. Cheery, cheerful country. Feeling pleasure to be here, safe, sound territory. We are beautiful people, dear. Words of wisdom said, people don't appreciate where they come from until they go back. People don't love what they have until they lose it. Love it when you still can. Hold it before you can. I glance, I gleam, I glimpse, I glare. Thank you. Assalamualaikum und guten Morgen. Ich heiße Faris. Ich möchte euch ein berühmtes machen alle Sahlen. Es war einmal ein Mädchen, das Aschbutal heißt. Sie ist hübsch und klein. Sie hat lange blonde Haare. Sie hat zwei Schwestern. Sie sehen komisch, hässlich und böse. Laura hat rote Haare und Julia hat schwarze Haare und grüne Augen. Die Stiefmutter ist hässlich und dick. Sie hat kurze braune Haare. Ein Stab gibt der König ein Fest. Der Prinz möchte heiraten. Aschenputtel ist schön, aber sie ist arm. Sie hat nur alte Kleider und geht nicht zum Fest. Aschenputtel ist traurig und weint. Dann kommt ein Vieh. Die Vieh ist schön und sie hat lockige blonde Haare. Sie gibt Aschenputtel ein Kleid und Schuhe aus Gold. Das Kleid ist wunderschön, Aschenputtel geht zum Fest. Der Prinz tanzt nur mit Aschenputtel. Es ist Mitternacht und Aschenputtel geht nach Haus. Sie will einen Schuh. Die Schwestern probieren den Schuh an, aber der Schuh passt nicht. Sie haben Furcht. Aschenputtel probiert aus den Schuh aus Gold an.
Der Schuh passt. Der Prinz ist sehr froh. Er ist young und gut aussehen und Charakter betul. Wir sind glücklich für immer. Hari ini kita akan cerita tentang gagak yang bijak. Alright. Pada satu hari, 2 ekor gagak terbang ke pantai untuk mencari makanan. Salah seekor gagak itu bijak dan seekor gagak lagi tunggu. Lihat, ada tiram yang besar, teriak gagak yang bijak. Gagak yang tunggu mencekau lalu membawa tiram ke atas dahan. Gagak yang bijak mengikut rakannya, pasti isi tiram tu sangat enak. Katanya lagi, mari kita kongsi tiram ini. Kata gagak yang bijak. Namun begitu, rakannya tidak bersetuju. Mengapa kau tidak mahu berkongsi tiram ini? Tanya gagak yang bijak. Kau hanya terlihat di tiram ini. Aku yang ambil terlebih dahulu, kata gagak yang tunggu. Jadi, aku boleh makan tiram ini seorang diri. Gagak yang bijak tidak menyangka rakannya bersikap tamak. Gagak yang tunggu membuka tiram itu tetapi gagal. Gagak yang bijak mahu melihat sama ada rakannya boleh membuka tiram itu ataupun tidak. Gagak yang tunggu cuba membuka tiram ini lagi tetapi gagal juga. Dia mahu meminta pertolongan daripada rakannya tapi segan. Ia mula berasa gelisah. Gelisah. Ia hendak makan isi tiram itu. Tetapi gagak yang bijak menawarkan diri untuk membuka tiram itu. Katanya dia, biar aku buka tiram ini. Tidak boleh. Kau akan makan isi tiram ini, kata gagak yang tunggu. Gagak yang bijak berasa kecewa kerana rakannya tidak mempercayainya. Tiba-tiba dia mendapat akal. Rakan aku ni perlu diberi pengajaran supaya perangainya berubah. Fikir gagak yang bijak. Kau terbangkan tiram ini setinggi yang mungkin, kata gagak yang bijak. Kemudian lepaskan tiram itu ke atas batu, katanya lagi. Gagak yang tunggu bersetuju dan menurut nasihat rakannya. Apabila kulit tiram itu buka, barulah kau dapat makan isinya, kata gagak yang bijak. Rakannya berasa gembira. Gagak yang tunggu tidak tahu helak gagak yang bijak. Gagak yang tunggu membawa tiram terbang ke kawasan yang terbatu. Terbang tinggi lagi. Tiram itu akan terbuka jika terjatuh daripada tempat yang tinggi. Jerai gagak yang bijak. Gagak yang bijak terbang ke sebuah batu hamparan. Rakannya pula terbang semakin tinggi. Cepat, lepaskan tiram itu di atas batu, kata gagak yang bijak. Tiram itu terhempas di atas batu hamparan. Kulit tiram pecah. Akhirnya gagak yang bijak menyambah lalu makan isi tiram itu. Gagak yang tunggu ternampak rakannya makan isi tiram itu. Selepas itu, rakan yang tunggu, gagak yang tunggu, sedaiknya ia terpedaya oleh rakannya yang bijak itu. Dia berasa sangat menyesal kerana bersikap tamak. Akhirnya gagak yang bijak berasa gembira. Dia terbang meninggalkan rakannya itu dengan perasaan gembira. Orang berkata, mereka yang tamak akan rugi sepanjang masa. Sekian, terima kasih. Bangsa Malaysia berhemah tinggi, ramah dan mesra.
membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama Assalamualaikum and hi everyone. My name is Ahmad Nasarwis bin Ramlan from Tugama, Trendak Camp High School, and today I will be reviewing the book Diary of a Wimpy Kid Part 9 Long Haul. The author of this book is Jeff Kinney. The Diary of a Wimpy Kid is a series and this is the last part, Part 9. There are 217 pages in this book. I read this book because it is a very popular series, so I decided I should read it. The Diary of a Wimpy Kid is about the wimpy kid that tells about things that happen to him in a diary. So we are basically reading his diary. Good things and bad things happen to him, but mostly bad things. I like this kind of book because they are challenging and very long book. This book has picture which really makes it interesting, but what's even more interesting is the drawing of the stick figures. This is one of the reasons why I really like this book. This book also tells us what day and month each event happened. For example, the day Monday, Tuesday, or Thursday, and the month March, April, or May. My favorite part is when he has choice that he can make when he found the keys in the bag. He can either tell his parents that he found it on his backpack, or he could just put it in his laundry drawer, or he could flush it down it in toilet. This is a very funny and relatable book about
an awkward kid and his everyday life around his family and friends. I highly recommend people out there, especially students, to give this book a try. That's all from me. Till next time, bye. Ilmu apalah mahkota permatanya palsu tanpa membaca cacatlah minda tanpa ilmu kemanalah kita jika ilmu pernah di dada bila bergaya dengan membaca Dunia sempit menjadi luas, tempat kejayaan tiada terbatas. Negara yang kecil, tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Mari kawan kita membaca, mari silakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan, jadikan membaca gaya wawasan. Everybody take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading a lifestyle of wawasan. Mari kawan kita membaca, mari gerakan timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan, jadikan membaca gaya wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amir bin Kamrul Zaman dari kelas 5 Omega. Saya ingin mendeklamasikan sajak yang bertajuk Budi Bahasa. Bahasa lambang agung cinta, luhur harus tersemat di hati setiap insan. Dengan bahasa menjadikan maruah bangsa terbela. Dengan bahasa terpamer kepribadian yang amat tinggi lainnya. Kini nilai berbahasa kian luntur dek kerana dialog muda-mudi yang sumbang mengagungkan bahasa yang entah dari mana mulanya. Malu mendengar nilai bahasa yang tidak berjiwa. Bahasa kita lambang jati diri kita. Bahasa kita lambang budi pekerti. Ayuh semua sama-sama memartabatkan bahasa jiwa bangsa. Ayuh rakan, sama-sama kita semai dalam jiwa. Kita pupuk bahasa cinta dalam madah bahasa yang tersusun indah. Alangkah damainya jiwa apabila mendengar setiap kata di madah tersusun rapi. Ayuh semua, kita harus perjuangkan martabat bahasa jiwa bangsa. Sekian, terima kasih.
Everybody, take a book and read to gain knowledge. Everyone has to read. Let's reach out, open up your mind. Let's make reading A lifestyle of wawasan. Mari kawan, kita membaca. Mari gerakan, timba ilmu dengan membaca. Inilah perjuangan, sambutlah seruan. jadikan Membaca gaya wawasan. Kok pandai-pandai halang buku-buku, bacalah pandai-pandai buku-buku berbagai ilmu. Santang lemak manis, santang kelak pemuda. Jangan anak menangis, kalau ingat